Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Rosli. Nombor metrik S62319. Tajuk saya pada kajian ini ialah pencemaran air di Kelantan. Pengenalan. Air merupakan sumber asasi bagi kehidupan masyarakat di negara ini. Apabila berlaku pencemaran, pelbagai aktiviti domestik terganggu, antaranya menjejaskan sumber makanan, aktiviti ekonomi, tahap kesihatan dan perniagaan terganggu dalam kehidupan masyarakat. Tahap kualiti air bagi setiap parameter diberikan dalam bentuk sub-indeks. Sub-indeks dikelaskan dalam beberapa bentuk peratusan iaitu dari nilai 0, 2 hingga 100. Pencemaran sungai ini merujuk kepada sebagai perubahan yang berlaku terhadap air, sama ada dari segi kualiti, rasa, bau dan lain-lain yang menjejaskan fungsinya sebagai sumber utama kehidupan. Pencemaran air di Kelantan disebabkan beberapa faktor, antaranya isu pembalakan yang terjadi di Gua Musang. Antaranya ialah pembangunan yang pesat di negara ini dan proses urbanisasi telah mengubah struktur guna tanah untuk menampung keperluan kegiatan ekonomi, kemudahan sosial dan infrastruktur. Akhir sekali, penerihan tanah di kaki-kaki bukit telah menyebabkan struktur muka bumi dan tanah memberi kesan kepada sungai-sungai di Kelantan. Seterusnya, permasalahan kajian. Permasalahan kajian menganalisis tentang masalah pencemaran air di negeri Kelantan serta cara untuk memasmi perkara ini daripada terus berlaku. Kajian ini dilakukan kerana kelihatan ramai penduduk negeri ini membuat aduan tentang masalah pencemaran air di negeri ini. Perkara ini telah mengganggu kesejahteraan masyarakat kerana masalah pencemaran air. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti kaedah pemasmian masalah gejala pencemaran air dalam kalangan masyarakat setempat di negeri Kelantan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah gejala pencemaran air ini haruslah dititikberatkan agar masalah ini dapat dibasmi dengan segera dan tidak ditangguh-tangguh lagi. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, apakah punca-punca berlakunya pencemaran air di negeri Kelantan? Yang kedua, apakah cabaran-cabaran dalam membanteras masalah pencemaran air di negeri Kelantan? Ketiga, apakah kesan-kesan pencemaran air terhadap manusia di negeri Kelantan? Yang keempat, apakah langkah-langkah dalam mengatasi isu pencemaran air di negeri Kelantan? Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengkaji punca-punca berlakunya pencemaran air di negeri Kelantan. Yang kedua, mengkaji cabaran-cabaran dalam membanteras pencemaran air di negeri Kelantan. Yang ketiga, mengkaji kesan-kesan pencemaran air terhadap manusia di negeri Kelantan. Dan yang terakhir, mengkaji langkah-langkah dalam mengatasi isu pencemaran air di negeri Kelantan. Skop kajian. Kajian ini memberi penekanan dan perhatian kepada 4 objektif utama iaitu: pertama, mengenal pasti punca berlakunya pencemaran air di negeri Kelantan. Yang kedua, mengklasifikasikan cabaran-cabaran dalam membanteras masalah pencemaran air. Yang ketiga, menghuraikan kesan yang berlaku akibat daripada isu pencemaran air di negeri Kelantan. Yang keempat, mengkaji sejauh manakah langkah untuk membasmi dalam mengatasi isu pencemaran air di negeri Kelantan. Mengkaji juga menyediakan pemboran soal selit melalui aplikasi Google Form kepada 40 orang responden. Kepentingan kajian. Jika tiada kajian dalam mengenal pasti punca dan menyenaraikan kesan pencemaran air yang berlaku di negara ini, sukar untuk melihat sejauh mana kerajaan memandang serius terhadap masalah ini dan mengambil tindakan dan langkah terhadap masalah pencemaran air. Mengenal pasti apakah punca berlakunya masalah pencemaran air dan turut mengetahui kesan daripada masalah pencemaran air dalam kalangan masyarakat setempat. Dapat menilai sejauh manakah kerajaan mengambil serius perihal pencemaran air dengan melihat langkah kerajaan atas swasta iaitu melalui NGO terhadap perkara ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat penduduk setempat. Sorotan literatur beserta teori. Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi dan individu dalam mengenal pasti punca berlakunya pencemaran.
Pencemaran air di Kelantan menjadi salah satu masalah alam sekitar yang berlaku mengakibatkan kesihatan dan kesejahteraan kepada penduduk akibat aktiviti manusia. Kajian Muhammad Faiz dan Nur Razwan 2018 telah menjalankan kajian mengenai perubahan kualiti air di Kelantan pada tahun 2010 hingga 2012 yang telah menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan penduduk. Perubahan kualiti air tersebut bermula daripada pencemaran logam berat dalam air bawah tanah. Kajian juga dijalankan oleh Wan Adi pada tahun 2015 tentang kajian penerokaan tanah dan perubahan kualiti air di Tanah Loji Kelantan. Dalam hasil dan perbincangan dalam kajian ini mendapati bahawa isu utama penggunaan dan aktiviti pertanian di kawasan kajian adalah pencemaran sumber air disebabkan oleh hakisan tanah. Menurut landasan teori, terdapat banyak penyebab kepada berlakunya pencemaran air tetapi secara umum dikategorikan kepada dua bahagian iaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung ini merupakan sumber pencemaran yang berasal daripada titik tertentu yang ada di sepanjang badan air penerima dengan sumber lokasi yang jelas. Seterusnya, sumber tidak langsung ini yang berlaku merupakan sumber yang berasal daripada kegiatan pertanian, peternakan, industri kecil dan menengah dan domestik yang merupakan penggunaan dari barang konsumsi. Sumber secara tidak langsung ini juga kerap berlaku yang membawa isu pencemaran air. Metodologi. Kajian kuantitatif berbentuk tinjauan deskriptif. Sebanyak 40 orang responden sebagai analisis dan menganalisis terlebih dahulu tempat kajian yang akan dijalankan sebelum menyerahkan kepada responden untuk menjawabnya. Kami juga membuat pemerhatian tentang tempat keadaan peradusan pencemaran air serta bantuan daripada penduduk untuk memberi kerjasama tentang penyebab pencemaran air bagi memudahkan proses kajian kami. Mengenal pasti tentang penyebab yang menyebabkan pencemaran air di Kelantan semakin membimbangkan kerana tahap kualiti air di Kelantan semakin kotor. Mengedarkan boran soal sedik kepada 40 orang responden secara dalam talian untuk memudahkan responden mengisi maklumat tentang faktor, kesan dan langkah untuk mengatasi pencemaran air di Kelantan. Responden yang dipilih bertujuan untuk mendapatkan data dengan lebih terperinci tentang faktor yang menyebabkan pencemaran atau kualiti air di Kelantan, kesan yang berlaku dan langkah untuk mengatasi pencemaran air serta mendapatkan kualiti air yang lebih tepat. Analisis dan perbincangan. Jadual graf pertama menunjukkan daripada hasil kedapatan kajian, keseluruhan kelima-lima pernyataan menunjukkan peratus yang tinggi. Ini dapat disebutkan bahawa semua responden setuju bahawa kelima-lima pernyataan tersebut adalah punca berlakunya pencemaran air. Graf kedua, daripada hasil kedapatan kajian, keseluruhan kelima-lima pernyataan menunjukkan peratusan yang tinggi. Ini dapat disebutkan bahawa semua responden setuju bahawa kelima-lima pernyataan mengenai cabaran-cabaran dalam mengatasi masalah pencemaran air adalah sangat relevan. Graf ketiga menunjukkan setengah responden sangat bersetuju bahawa kualiti hidup penduduk terjejas jika berlakunya pencemaran air dan daripada keseluruhan hasil dapatan menunjukkan semua responden sangat bersetuju terhadap kelima-lima pernyataan merupakan kesan pencemaran air terhadap penduduk. Graf yang terakhir menunjukkan setengah responden sangat bersetuju bahawa membina tangki air simpanan yang telah ditapis merupakan langkah yang bernas dan daripada keseluruhan hasil dapatan menunjukkan semua responden sangat bersetuju terhadap kelima-lima pernyataan merupakan langkah mengatasi isu pencemaran air di Kelantan. Kesimpulannya, pencemaran sememangnya merupakan masalah yang makin lama makin membarah dalam keadaan alam sekitar di negara kita ini. Ianya bukan sahaja memberi ancaman kepada alam sekitar, malah ianya juga memberikan ancaman secara terus terhadap sumber air bersih. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran ini ialah faktor perindustrian, pelembuangan, pembangunan, penerokaan tanah dan juga pembuangan sisa kumbah. Terbukti cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan krisis air ini mempunyai pelbagai aspek dan persoalan yang perlu dirungkai dan perlu diambil kira oleh semua pihak. Langkah-langkah tersebut adalah memperkasa penguatkuasaan undang-undang, memberikan pendedahan mengenai pendidikan alam kepada masyarakat, memelihara semula sungai yang tercemar, melakukan proses rawatan loji kumbahan air dan meminta air sepanjang yang telah ditapis.
Diharapkan krisis ini dapat diselesaikan bersama dengan sebagainya dengan kerjasama semua pihak.